Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dah lama tak buat video, dah lama tak update, rasa pelik sikit. Dah rasa tergagap-gagap dah rasanya. Tapi tak apa, I'm trying my best. Macam mana keadaan korang? Sihat ataupun tak? Kita dah PKP, dah masuk PKP 3 dah ni. Harap-harap lepas ni COVID ni dah tak adalah dekat muka bumi ni. Dah rasa rindu sangat dah nak hidup macam dulu, betul tak guys? So, hari ni guys, aku nak kongsikan pada korang tentang sebuah kisah kriminal yang berlaku di Frederick, Colorado. My daddy is a hero. He helps me grow up strong. He helped me snuggle too. He reads me books. He ties my shoes. If you're a hero, blue and blue, my daddy is love you. Oh, I love. Korang pernah dengar tak tentang kisah pembunuhan keluarga Watts? Aku rasa dah ramai yang tahu sebab agak famous juga. Dan ramai juga yang dah share tentang kisah ni. Tapi tak apa, hari ni aku nak bagi tahu korang dengan versi aku sendiri. Okay? Pembunuhan terhadap keluarga Watts berlaku di Frederick, Colorado pada waktu pagi, iaitu pada 13 hari bulan 8, 2018. Pembunuhan itu melibatkan mangsa yang bernama Shanann Watts dan dua anaknya yang bernama Bella dan juga Celeste, atau lebih mesra dipanggil Sisi. Anak-anaknya masing-masing berusia 4 dan 3 tahun. Ya Allah, masih kecil lagi, masih comel-comel lagi. Dan untuk pengetahuan korang, semasa Shanann dibunuh, dia sedang hamil anak ketiganya yang dia dah letak dah pun nama, iaitu Nico. Dan kandungannya tu berusia 15 minggu. Tapi first aku nak cerita dulu tentang latar belakang keluarga Watts. Christopher Watts iaitu suami dan juga Shanann Watts masing-masing berasal daripada North Carolina. Carolina lah. Mereka bertemu pada tahun 2010 dan akhirnya mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga pada tahun 2012. Dan hasil daripada perkahwinan mereka dikurniakan dua orang anak yang sangat-sangat comel yang bernama Bella dan juga Celeste. Mereka tinggal di dalam sebuah rumah yang agak besar juga dan mempunyai 5 buah bilik. Rumah itu dibeli pada tahun 2013 hasil usaha Shanann sendiri. Kalau korang nak tahu, Shanann ni dia memang sangat-sangat rajin. Dia bekerja di salah sebuah syarikat multi-level marketing. Dia memang sangat aktif ber-Facebook, media sosial. Memang hari-hari akan buat live tentang aktiviti harian dia bersama keluarga. Christopher, si suami ni pula bekerja di sebuah syarikat petroleum. So memang daripada luar keluarga ni memang nampak happy, tak ada masalah. Tapi sebenarnya semua tu tidak betul dan memang ada masalah lah dalam hubungan mereka. Pada 13 hari bulan 8, 2018, Shanann dia baru pulang ke rumah daripada urusan kerja dia lah di Arizona pada masa tu. Dan pada ketika itu, dia dihantar oleh sahabat baiknya yang bernama Nicole Atkinson tepat pukul 1.48 pagi. Ketika dia pulang ke rumah, suaminya Christopher dan juga anak-anak sedang berada di dalam rumah. Keesokan harinya, tiba-tiba Shanann dan anaknya Bella dan juga Sisi dilaporkan hilang oleh sahabatnya sendiri, Nicole. Sebabnya, kebetulan mereka berdua ni berjanji untuk berjumpa semula pada keesokan hari untuk temankan Shanann pergi ke hospital cek kandungan dia. Nicole message, call tapi tak angkat-angkat juga dan itu menimbulkan rasa curiga lah dalam diri dia. Kenapa Shanann tak jawab call? Sebab setahu dia, Shanann tak akan pernah berbuat sedemikian. Kalau dia tak angkat call, dia tak balas teks pun, lepas pada tu dia memang akan call balik. Disebabkan rasa risau dia yang sangat-sangat membuak-buak ni, dia pun bergegas pergi ke rumah Shanann tepat pukul 12.10 tengah hari. Bila dah sampai ke rumah Shanann, dia tekan loceng, dia ketuk pintu, dia panggil nama tapi semuanya tidak berhasil, tak ada jawapan. Nicole ni dia rasa macam, alamak kenapa ni, mana kawan aku ni? So dia pun call lah Christopher, iaitu suami kepada Shanann, untuk datang ke tempat kejadian. Dan lepas pada tu dia pun call polis yang sedang bertugas pada masa tu. Bila Christopher sampai, dia buat muka macam biasa, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dia pun buka lah pintu untuk sama-sama mencari isteri dan anak-anaknya. Cari memang still tak ada juga. Entah ke mana lah
Shanann dan juga anak-anaknya hilang. Tapi apa yang menghairankan semasa diorang menggeledah rumah tu, Nicole menjumpai telefon bimbit Shanann dan juga ubat-ubatannya yang disifatkan sangat pelik sebab setahu Nicole, Shanann tak akan tinggalkan telefon dia sebab dia kan seorang yang memang bekerja dengan telefon. Jadi mustahil lah untuk dia tinggal macam tu saja. Dan ubat-ubatannya tu memang akan sentiasa dibawa. Bila cek dekat kereta dia pun memang tak ada tanda-tanda Shanann keluar dari rumah ke. Sebab kerusi anak-anak yang ada dekat belakang kereta dia pun berada dalam keadaan yang baik. Jadi kes ni memang sangat-sangat menghairankan. Shanann tak keluar daripada rumah. Tapi macam mana dia boleh hilang? Dalam diorang tengah mencari di mana keberadaan Shanann, tiba-tiba jiran sebelah rumah keluarga Watts panggil diorang. Sini. Dekat rumah saya ada CCTV yang boleh merakamkan pergerakan keluar masuk. Jelas-jelas memang perubahan yang ketara berlaku terhadap Christopher dan satu-satunya orang yang keluar pada ketika itu adalah Christopher. Penyiasatan yang lebih mendalam dijalankan terhadap kes ni dan suspek utama pada kes ni tak lain tak bukan suami kepada Shanann iaitu Christopher Watts. Sebab keadaan dia tu yang menggelabah, lepas tu tak ada riak, sedih langsung. Hello, anak dengan bini kau kot hilang. Kenapa kau macam tu reaksi kau? Tak normal tau tak? So macam biasalah si Christopher tidak mengakulah dan dia cakap dia memang tak tahu apa-apa dan tak tahu di mana isteri dan anak-anaknya berada. Akhirnya, Christopher telah ditahan oleh pihak polis pada 15 hari bulan 8, 2018. Dan semasa ditahan, memang banyak sangat sesi soal jawab yang telah dijalankan terhadap Christopher. Dia beberapa kali kelihatan sangat gugup, takut. Tambahan pula, dia ni telah gagal dalam ujian poligraf yang telah dijalankan. Ujian poligraf ni macam ujian yang nak tahu kejujuran seseorang. Setelah diasak, diprovok dengan pelbagai pertanyaan, dia dah tak boleh mengelak lagi. Tiba-tiba dia cakap, dia nak berjumpa dengan ayah dia, nak cakap sendiri dengan ayah. Pihak polis pun bawa masuk ayah dia ke dalam bilik. Chris pun mengaku segala perbuatan dia. Ya, memang dialah yang membunuh isteri dan juga anak-anaknya. Tapi dia cakap, dia buat macam tu sebab Shanann telah mencekik kedua-dua orang anaknya. Jadi sebab dia rasa marah dan takut, dia pun bunuh juga Shanann pada masa tu. Pertengkaran antara mereka berlaku setelah Shanann pulang daripada Arizona dan setelah Shanann mengetahui hubungan sulit yang terjadi antara Christopher dan seorang pekerja yang bekerja sekali dengan Chris pada masa tu yang bernama Nicole. Chris bagi tahu pada malam tu dia telah berterus terang dengan isteri dia. Dia cakap dia dah tak ada feeling, tak ada perasaan, dia nak bercerai. Jadi Shanann tidak dapat menerima kenyataan dan dia pun mencekik anak-anak dia. Itulah kenyataan yang telah diberitahu oleh Christopher Watts kepada pihak polis dan seluruh penduduk pada masa itu. Sebenarnya kenyataan Christopher adalah untuk meminta simpati daripada orang ramai. Menurut rakan-rakan dan juga keluarga Shanann, terutama ayahnya, Shanann tak akan buat macam tu terhadap anak-anak sebab anak-anak tu adalah nyawa bagi dia. Dia sayang lebih daripada segala-galanya. Ternyata apa yang dikatakan oleh ayah dan juga kawan-kawan Shanann betul. Christopher akhirnya mengaku atas perbuatannya daripada A sampai Z dan dia menceritakan segala-galanya bermula daripada Shanann pulang daripada urusan kerja tu. Senang je dia nak jatuhkan maruah isteri dia. Sebab isteri dia dah meninggal, jadi tak dapat nak mempertahankan diri. Geram pula aku dengan cerita ni. Setelah disoal siasat, dia memberitahu lokasi di mana dia menanam mayat isteri dan juga anak-anaknya. Mayat kedua-dua adik-beradik itu ditemui dalam tangki simpanan minyak. Dan mayat Shanann telah ditanam berdekatan dengan tangki simpanan minyak tu. Christopher pun ceritalah daripada masa dia membungkus mayat isteri dia. Tiba-tiba anaknya yang bernama Bella, dia datang, dia tanya, "What happened to mom?" Pada masa tu, mayat isteri dia telah diletakkan di belakang dan anaknya Bella dan Sissy dibawa dalam perjalanan selama 45 minit nak sampai ke tangki minyak tu. Dia menceritakan bahawa dia telah membunuh anaknya Sissy dulu sebelum Bella. Kata terakhir yang Bella bagi tahu ke ayah dia, "Papa, Daddy, jangan buat macam mana Daddy buat dekat Sissy terhadap saya. Tolong." Ya Allah, aku tak dapat bayangkan perasaan Bella pada masa tu. Dia tengok adik dia kena cekik dengan ayah dia sebelum turn dia. Allah, kejamnya. Astaghfirullahalazim. Lepas tu kau sumbat pula mayat anak engkau dalam tangki simpanan minyak.
Korang bayangkan minyak tu dah warna hitam melekit-lekit. Bila orang nak selamatkan anak dia, keadaan anak dia tu memang teruk sangat-sangat. Di penuh dengan minyak. Aku dah tak tahu nak cakap apalah. Hanya kerana nak bersama dengan perempuan yang bernama Nicole tadi, dia sanggup tamatkan riwayat isteri dan anak-anak dia. Akhirnya Christopher telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada peluang langsung untuk dibebaskan. Dalam persidangan dalam mahkamah, korang boleh lihat dengan jelas keluarga Shanann, terutama ayah dia, memang kelihatan sangat sedih. Macam mana tak sedih? Dia telah kehilangan anak dengan cucu dia sekaligus di tangan binatang macam. Masa tu ayah dia ada bagi ucapan, dan ucapan ayah dia tu sedikit sebanyak membuatkan aku rasa tersentuh. Dia cakap hidup dia dan isteri dia memang takkan sama dah dengan sebelum ni. Memang takkan sama. Saya percayakan kamu untuk jaga anak saya, bukan untuk membunuhnya. You are an evil monster. Okay guys, aku minta maaf kalau aku teremosi. Tapi kes ni kan betul-betul buat aku rasa macam aku tak faham kenapa wujudnya seorang bapa yang macam ni. Dia rasa macam bila dia bunuh anak dengan bini dia, dia boleh hidup happy dengan perempuan simpanan dia. Macam tu. Kalau korang ada info tambahan dan korang tahu lebih banyak lagi tentang kes ni, korang boleh komen kat bawah. Dan korang jangan lupa tahu untuk like, share and subscribe video aku. Okay, bye. Jumpa lagi. Selamat ber-PKP. See you soon. Bye.